Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Syamilah. Sebagai pensyarah subjek UMGM 3043 pembangunan organisasi, untuk tugasan individu saya akan membentangkan tajuk yang saya pilih adalah HERMIS. HERMIS ataupun Sistem Pengurusan Sumber Manusia ataupun dalam English Human Resource Management Information System. HERMIS merupakan aplikasi projek teknologi maklumat yang telah ditubuhkan oleh Perdana Projek Kerajaan Elektronik. Oleh itu, Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA adalah agensi utama yang dipilih mengetuai pelaksanaan aplikasi ini. JPA ditanggungjawabkan sebagai agensi utama dalam melaksanakan dasar sumber manusia di peringkat perkhidmatan awam. Pada fasa 1, projek aplikasi HERMIS ini telah bermula pada 12 April 1999, yang mana ia menghubungkaitkan dengan pembangunan, pelaksanaan dan kajian terhadap aplikasi HERMIS di 10 agensi utama, iaitu Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Unit Pemodenan Tabiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Jabatan Pengairan dan Saliran, Kementerian Kesihatan Malaysia, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Majlis Amanah Rakyat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Ketua Menteri Negeri Sarawak. Pada fasa 1 pelaksanaan projek sistem HERMIS ini telah siap pada 30 September 2004. Seterusnya, fasa kedua pelaksanaan HERMIS ini telah diperkembangkan ke seluruh agensi kerajaan yang lain. Pemakluman mengenai pelaksanaan projek HERMIS ini telah diedarkan ataupun telah disalurkan kepada semua agensi kerajaan menerusi surat edaran jabatan ini pada 17 September 1999. Walau bagaimanapun, beberapa agensi sektor awam telah memberhentikan seketika usaha dalam membangunkan sistem yang berkait dengan pembaharuan pengurusan sumber manusia bagi mengelakkan pembaziran dan kecelaruan sistem. Selain itu, jabatan telah membuat pengumuman mengenai perkeliling perkhidmatan pada tahun 2000 yang mana ia menjelaskan peraturan bagi menyelenggara semua maklumat peribadi dan skim penjawatan sektor awam melalui sistem pengurusan maklumat personal jabatan ataupun SISPEN dalam persediaan untuk melaksanakan aplikasi HERMIS. Seperti yang kita tahu, dalam PDRM, saya sebagai anggota PDRM, dalam PDRM pun tidak terlepas daripada menggunakan ataupun mengaplikasikan projek HERMIS ini, yang mana ia dipenuhi dengan keselamatan dan memerlukan ketelaluan sendiri untuk anggota PDRM sahaja. Sementara itu, di dalam telefon bimbit ada juga aplikasi HERMIS, yang mana aplikasi HERMIS dalam telefon itu khas untuk permohonan cuti. Okey, HERMIS juga merupakan sistem pengurusan sumber manusia yang telah dilaksanakan dan dimudah caranya oleh teknologi terkini, yang mana ia menggabungkan semua fungsi dalam pengurusan sumber manusia. Ia adalah projek teknologi maklumat yang telah diwujudkan di bawah inisiatif Kerajaan Elektronik. Projek sistem HERMIS ini mempunyai 6 peranan penting. Yang pertama, melaksanakan operasi sistem pengurusan sumber manusia. Yang kedua, memudahkan pembuatan rancangan tenaga kerja serta penetapan keluasan sistem perkhidmatan awam yang cekap melalui informasi pengurusan sumber manusia. Yang ketiga ialah meningkatkan sistem maklumat sumber manusia yang utuh dan pembaharuan supaya sumber manusia dapat dirancang dengan baik dan teliti. Dan keempat pula ialah mewujudkan suatu sistem maklumat sumber manusia yang sistematik dan juga terbuka bagi memenuhi segala perihal mengenai pengurusan di peringkat-peringkat agensi yang lain. Manakala yang kelima adalah membantu negara dalam mewujudkan persekitaran yang tanpa kertas ataupun paperless. Yang terakhir, pembangunan yang horizontal dan memudahkan komunikasi, menyusun semula proses pelaksanaan sistem sumber manusia dan capaian melalui internet. Seterusnya, objektif HERMIS adalah memastikan pengurusan perangkaan tenaga kerja dan penetapan medium perkhidmatan sektor awam yang bermanfaat dengan adanya sistem maklumat pengurusan sumber manusia yang efektif. Kedua adalah melaksanakan langkah-langkah untuk melaksanakan rancangan pengurusan sumber manusia. Ketiga, memajukan sistem perancangan sumber manusia yang tersusun bertujuan memastikan ia berkesan. Seterusnya, mengintegrasikan sistem secara horizontal dan mempermudahkan lagi untuk berkomunikasi dan menyelaraskan segala bentuk sumber manusia dan dicapai melalui internet.
Yang kelima adalah membantu membina suasana tanpa kertas. Yang keenam adalah mengadakan suatu sistem manusia yang fleksibel dan teratur serta terbuka untuk menenangkan segala kepentingan pengurusan di semua agensi. Seterusnya, konsep dan falsafah Hermes. Aplikasi Hermes ini diwujudkan dan dirancang penggunaannya berpandukan matlamat, visi dan strategi pengurusan sumber manusia dan tindakan-tindakan yang terbaik. Pengurusan sumber manusia telah menyelaraskan dan mengemaskini sistem dan peranannya dalam sistem yang lama ataupun sistem manual kepada 10 nama baru melalui Hermes. Contoh sistem lama. Yang pertama, merancang sumber manusia, perkembangan organisasi, rancangan perkhidmatan, manfaat dan saraan, perihal perkhidmatan, khusus dan kemahiran, pembinaan kerjaya dan perangkaan kerjaya. Semua ini akan disatukan dalam sistem Hermes yang mana ia adalah formulasi dan penilaian strategi. Seterusnya, peperiksaan. Peperiksaan akan diletakkan dalam penilaian kompetensi. Terusnya, rancangan sumber manusia, pelantikan, pertukaran dan kenaikan pangkat akan digabungkan semua di bawah perolehan sumber manusia. Terusnya, panduan kerja. Panduan kerja diletakkan di bawah pengurusan kerjaya. Seterusnya, hubungan pekerja, unit kaunseling dan penilaian disiplin akan diletakkan di bawah tata tertib pekerja dan pengurusan komunikasi. Terusnya, latihan. Latihan akan diletakkan dalam pembangunan. Terusnya, penentuan dalam perkhidmatan, mengurus gaji, penilaian prestasi dan sasaran akan diletakkan dalam penilaian prestasi. Pengistirahan aset pula yang diletakkan pada pengendalian rekod peribadi. Pengurusan gaji, rancangan perkhidmatan, prosesan pinjaman, keperluan dan kemudahan kesihatan, proses sesuatu yang dituntut, cuti dan pergerakan gaji akan digabungkan semua, diletakkan di bawah pengurusan faedah, ganjaran dan sasaran. Dan yang terakhir adalah selesai tempoh berkhidmat akan diletakkan di bawah pendapatan perkhidmatan. Seterusnya, ciri-ciri Hermes. Yang pertama, digerakkan melalui pelaksanaan. Kedua adalah kaitan tiga bahagian maklumat. Ketiga adalah kemudahan perkhidmatan peribadi. Keempat, bersandarkan laman web. Kelima, gabungan semua fungsi sumber manusia. Keenam, perkongsian ilmu. Ketujuh, peraturan dan atau dasar sumber manusia. Kelapan, keselamatan dan aliran kerja yang terurus. Seterusnya adalah modul aplikasi Hermes. Yang pertama adalah modul pengurusan rekod peribadi yang mana ia berfungsi untuk pengurusan penyimpanan maklumat personal setiap pegawai. Yang kedua adalah modul data penjawatan, berfungsi untuk mengurus segala maklumat yang berkaitan dengan penjawatan. Yang ketiga adalah modul perolehan sumber manusia, berfungsi untuk mengenal pasti segala yang dikehendaki dalam sumber manusia. Keempat, modul pengurusan prestasi, berfungsi dalam mengurus segala penyediaan apa-apa kemudahan untuk menentukan sasaran kerja semua pegawai setiap tahun dan laporan penilaian prestasi tahunan selaras dengan maklumat organisasi. Kelima adalah modul menguruskan kerjaya, berfungsi memberi kemudahan kepada semua pengurusan untuk melaksanakan pemprosesan penggantian untuk jawatan yang strategik. Keenam adalah modul menilai kompetensi, berfungsi untuk merekod dan membuat analisis setiap peringkat kompetensi. Ketujuh, model kemajuan sumber manusia, berfungsi untuk memberi kemudahan dan menyediakan aktiviti kemajuan kompetensi. Kelapan, model menguruskan komunikasi dan tata tertib pekerja yang berfungsi untuk meningkatkan kerjasama dan membina perhubungan yang baik di antara pihak atasan dengan pihak bawahan. Kelapan adalah model untuk menamatkan perkhidmatan, berfungsi untuk membuat penyediaan proses untuk membawa penempatan khidmat pegawai seperti pencen wajib, pencen awal, peletakan jawatan, kematian, pemotongan kerja dan sebagainya. Yang kesembilan adalah model faedah, saraan dan ganjaran, berfungsi dalam menguruskan merekod saraan pegawai bagi memudahkan proses pemberian gaji dan faedah. Yang kesembilan adalah modul penjelasan dan penilaian strategi, berfungsi dalam membantu pihak pengurusan meneliti segala polisi. Yang ke-10 adalah perkhidmatan maklumat, yang mana ia merupakan aplikasi yang menyediakan fungsi seperti penyimpanan ilmu,
modul penerbitan laman web dan modul fail rekod kerajaan. Seterusnya adalah faedah-faedah Hermes. Faedah-faedah Hermes ada 4. Yang pertama adalah memberi kepuasan kepada pengguna. Kedua, proses-proses pengurusan sumber manusia yang digabungkan dan dikemas kini. Ketiga, pengkalan maklumat pengurusan sumber manusia yang kukuh dan bersepadu. Ada 3. Untuk mekanisme pelaksanaan aplikasi Hermes pula, yang pertama adalah jawatan kuasa pemandu Hermes, yang mana ia dipromosikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang kedua adalah jawatan kuasa pelanasaan Hermes. Jawatan kuasa ini pula diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang ketiga adalah jawatan kuasa kerja, yang mana jawatan kuasa kerja ini fungsinya adalah membuat pemantauan dan membuat penyelarasan semula pelaksanaan Hermes dan menelaskan ke semua keperluan perisian, penyambungan dan perkakasan untuk membuat pelaksanaan Hermes, dan sentiasa membuat pemantauan pengoperasian aplikasi Hermes. Dan terakhir adalah penyelarasan semula di atas semua keperluan dalam pengurusan sumber manusia. Yang keempat adalah pasukan pelaksanaan di setiap agensi. Ini adalah yang terakhir, iaitu dalam mekanisme pelaksanaan Hermes, yang mana pasukan ini adalah fungsinya adalah membuat penimbangan dan membuat perbincangan kelulusan kepada peringkat kementerian ataupun SUK dan peringkat kawalan di bawah agensi untuk melaksanakan operasi Hermes ini. Kesimpulannya yang kita dapat dalam tajuk ini, iaitu Hermes ataupun sistem pengurusan sumber manusia. Hermes adalah merupakan suatu aplikasi yang baru menapak dalam pengurusan sumber manusia, tidak kira dalam pentadbiran awam maupun pentadbiran swasta. Ia telah mengubah cara menguruskan sumber manusia, khasnya mengurus pekerja dan sumber-sumber lain selaras dengan teknologi maklumat yang semakin berkembang ini. Sistem yang sebelum ini berterabur dan telah dibina semula dengan aplikasi yang sistematik untuk mengurus dan menyimpan segala maklumat secara teratur dan terurus. Dan perkembangan dalam penggunaan Hermes ini telah menjadi keperluan setiap organisasi awam ataupun organisasi swasta untuk menggerakkan segala kepakaran dalam membentuk sistem maklumat yang cekap dan cemerlang. Terima kasih.